وكافة الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين والشهداء والصالحين وآله وأصحابه أجمعين وإلى أرواحنا أسلافنا وحسنا وأقاربنا ومشايخنا محبنا ومن له حق علينا شهد الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا من نور اليقين وافتح لنا من معرفة عمي وحسن أخلاقنا بحلمي وسهل لنا أبواب فضلك وشرعنا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات والأرض الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. صدق الله العظيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمون الصلاة وذلك دين القيم. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في التعليم آمين يا رب العالمين. Oh ni. Kau dah ni. 83. Masih ke lagi. 83 Oh, okey. Pandang sampai dia. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat, kita sambung dalam perbincangan kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan menjawab soalan munkar dan nakir bagi orang mukmin. Ya, Allah Subhanahu wa taala ialah ilah itu, ilah Rabb itu. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini ialah Allah. Allah ialah tempat kita menyembah. Allah ialah tempat kita berdoa. Allah ialah tempat kita mohon pertolongan. Allah Ta'ala lah segala-galanya lah. Kita beribadah semata-mata kerana Allah. Tidak ada yang lain, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam perbincangan ini berkenaan dengan dia disebut yusabbitullahu allazina amanu biqaulin sabit. Ya, Allah Ta'ala menetapkan pendirian orang-orang yang beriman biqaul, dengan kalimah yang sabit, yang tetap, tak berubah. Ya, apa dia? Kalimah syahadah tu tak berubah, tak berubah. Ya, sebab itu kalau kita tengok sikit dalam disebut tentang bab kikir ini, maksudnya kikir ni mana kedekut. Kenapa jadi kedekut? Sebab hubbud dunia, kasih pada harta. Jadi jangan dah anggap orang ada penyakit kedekut tertentu pada orang senang. Orang miskin pun jadi ada penyakit kedekut juga. Jangan kata penyakit ni hanya orang yang berduit. Orang tak berduit pun rupa juga. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhiku amwalakum wa auladukum an zikrillah. Allah Ta'ala sebut, wahai orang-orang yang beriman, la tulhiku amwalakum, jangan jadikan
amwalakum, harta-harta kamu, wa auladakum, dan anak-anak kamu, an zikrillah, berpaling daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata ulama tasawuf, tanda-tanda lah. Sebab itu kalau kita mengaji ilmu tasawuf ni dipanggil tanda, wa alamatun, tanda. Dah, kalau kita kata apa tandanya nak hujan, tu awan tu dah penuh dah mengandung air hujan, sekali turunlah hujan tu tanda-tanda sekali hujan. Maka kata ulama tasawuf, orang yang ada penyakit kikir ni, 3 tanda alamat tu. Pertama dia sebut dia dah akan kurang berpaling daripada zikrullah. Yang keduanya maknanya dia lebih, hati dia lebih terpaut kepada dunia. Yang ketiga ni kita bimbang, apa dia sebut kejak sungguh dalam hati dia bahawa dunia lebih utama daripada hari akhirat. Tak, hatun dah kata tak tentu. Katalah orang tu toreh dah, dia noreh ke, orang tu pergi kebun ke dan sebagainya. Dia kata kalau aku tak pergi kebun ni, kalau aku tak noreh ni, habis aku tak boleh makan ni. Dia yakin dulu. Sampai disebut orang ni kikir, maknanya dia berpaling daripada Allah, menyebabkan perintah Allah dia tinggal. Kikir tu. Itu contoh. Bagaimana pula orang yang senang dan sebagainya, itu contoh saja. Ya, jadi sebab itulah kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya hati kita ini tidak kikir, yang disebut orang tanda-tanda orang yang kerana ada punca kasih kepada harta. Bila kasih kepada harta ni, dia kurang zikir pada Allah, ingat dan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Al-Baihaqi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan sebuah hadis yang marfu', diangkat kepada Nabi SAW, sabda yang bermaksud, demi Tuhan yang diriku dalam kekuasaannya, kekuasaan Allah Ta'ala. Dan kekuasaan maknanya kita tak lepas pada Allah. Hatta dah sebut sekarang, kita ni baru dah bercara mukadimah kematian je. Kita ni baru dah bercara tentang permulaan kematian, perjalanan kematian je. Bagaimana kalau kita membicarakan lebih jauh daripada itu, bagaimana keadaan orang duduk dalam neraka Allah, Malik, siapa tu Malik tu? Kata Nabi SAW, orang yang ada jerit dalam neraka ni ibarat orang duduk bawah ni, duduk tingkat bawah ni, duduk jerit tingkat atas ni. Tapi dia jerit bukan gitu. Dia jerit dalam ayat Quran, Allah Ta'ala sebut wanada ya malikul yaqdi alayka rabbi. Dia kata apa? Wanada malikul liyaqdi rabbika liyaqdi alayna rabbi. Maka orang yang duduk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala ni, kau ibu, mereka ni wanada malik liyaqdi alayka rabbi. Cakap Arab. Orang duduk dalam neraka cakap Arab. Tak. Sebab itu dalilnya bahawa ulama tu sebut orang lepas pada matinya automatik cakap Arab. Bila masa pula saya ambil bahasa Arab masa hidupnya, dah, memang kita cakap Arab. Dah kita hidup ni, belum kita hidup ni, kita tahu tak kita cakap Melayu? Tahu tak? Tak tahu tak? Orang yang pandai cakap Cina tu, sebelum dia hidup tu, dia tahu tak dia cakap Cina? Dia tak tahu. Hak ni kata ulama bahawa dalil antara kuat bila mana Allah Ta'ala sebut alastu bi rabbik, tidakkah aku Tuhan kamu? Qala bala syahidna. Nak sebutnya bahawa dalil kuat bahawa lepas pada kita mati ni, semua orang cakap bahasa Arab. Tapi bukan tu anak nak sebut sekadar anak bagi faham sikit. Hak ni kita nak bagi faham, bagi reti. Kata wanada ya malik, wanada ya malik, apa ni, wanada ya malik, liyaqdi alaina rabbi. Nak sebutnya keadaan orang duduk dalam neraka Allah Ta'ala ni, orang yang duduk dalam neraka Allah Ta'ala ni minta kepada Malik, Berapa kali dia sebut?
Ana sebut 3 kali, Nabi sebut 70 tahun duk jerit manggil nama malaikat Malik alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah Taala beritahu, wahai Malik, Malik mu dengar tak apa tu orang neraka panggil kamu tu, mu tak dengar ke? Dengar ya Allah, apa yang dia minta kepada Allah. Dia kata, liyaqdi alaina rabbi, minta kepada Allah, dan mereka menyuruh ketua malaikat penjaga neraka dengan berkata, wahai Malik, biarlah hendaknya Tuhanmu mematikan kami kerana kami tidak tahan berita. Nak ceritanya, orang duduk dalam neraka minta kepada Malik, tolong bagi tahu Allah Taala, liyaqdi alaina, tentukan bagi kami ini mati terus, tak payah hidup lagi. Baik itu disebut tak adalah orang buat duduk dalam, tak ada orang lapar kita bagi makanan dia tak nak. Tak adalah orang yang dahaga kita bagi minum dia tolak. Tak adalah orang yang kita beri pakaian dia tak nak. Sebab apa? Ini gambaran sebenarnya. Dan disebut juga orang duduk dalam neraka ini, kita seolah-olah orang yang hidup mati kalau boleh nak hidup semula. Hak ni kalau boleh mati terus. Siapa dia? Ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh sahaja. Ya. Jadi sebab itulah kita kena ingat bahawa wa'yazubillah min zalillah, bukan saya ni. Bukan saya dah. Dia kata apa? Demi Tuhan yang diriku dalam kekuasaannya, sesungguhnya apabila mayat dimasukkan ke dalam kuburnya, sesungguhnya apabila mayat dimasukkan dalam kuburnya, dah mayat tu maknanya orang matilah. Dah orang lain hak dah mati. Next coming kita tak tahu bila. Tu dah. Baik tu anda sebut sekalian, kalaulah kita sebut, kalaulah ada orang mati. Dah kalau orang tu mati, dia telah dikafankan. Dan bila mana dia telah dikafankan, katalah anda sebut orang ni bila dikafankan ada najis dekat dia punya kain kafan tu, kalau dia boleh bangun, kalau boleh dia bangun daripada tidur dia tu, bangun daripada kematian tu, kalaulah dia boleh bangun, agak-agak dia akan cakap. Dia kata, saudara-saudara nak, katalah ramai-ramai tu tak ada seorang pun nampak ada najis atas kain kafan dia. Rasa-rasa kalau mayat tu beri peluang untuk bangun, rasa dia nak bangun tak? Bangun lah kot. Dia pun kalau boleh bangun, dia akan sebut, dia kata, saudara ramai-ramai ni, takkan saudara tak nampak ada najis dekat kain kafan saya ni. Contoh. Dan itu yang kita sebut zahir. Tapi kalau kita faham, kalau kita reti, anda dah sebut bulan lepas dah, kita ni dia panggil taharah zahir, taharah batin. Maka taharah batin ni apa dia? Selagi mana tangan kita ni melakukan maksiat, maka melakukan maksiat inilah yang disebut sebagai kekotoran. Yang kita takut kekotoran ini kita bawa heret masuk dalam kubur Allah Subhanahu wa taala. Katalah kalau jenazah tu bangun, dia kata, saudara tengok tangan saya ada najis tak? Contoh. Orang hidup belaka-belaka, dia kata, mana ada najis? Elok je tangan kamu tak ada najis. Tak, tangan saya ada najis ni, saudara nampak tak? Dia kata tak ada. Faham tak maksudnya? Faham tak? Tak faham? Cikgu faham? Faham apa maksud dia? Dia kata mana ada, tak ada najis ni, elok. Orang lain kata elok je. Hak ni yang kita bimbang, kita takut apa dia? Najis batiniah yang kita heret bawa masuk dalam kubur, orang lain tak tahu. Ini kita bimbang sekali. Ya. Dan apabila mayat dimasukkan ke dalam kuburnya, maka terdengarlah dia bunyi tapak kasut mereka. Maka orang mayat ni dengar tapak kaki duduk jalan, duduk atas tanah, sehingga mereka beredar meninggalkan orang yang mati ni. Jika dia seorang mukmin, maka pahala sembahyang akan duduk di sisi kepalanya. Dan jika dia seorang yang beriman, orang yang mukmin, maka pahala sembahyangnya duduk atas sisi kepalanya. Dan sebab kepala ni tempat kita sujud, tempat kita menyembah Allah Subhanahu wa taala.
Baik tu anda sebut sekarang tempat lain, kita susah macam mana sekalipun di dunia ni anda sebut, kalau kita susah, orang pertama kali kita ingat siapa? Terlintas dalam hati kita. Bukan terlintas, terus call. Bawa kereta tiba-tiba Allah pancit, Allah rosak. Contoh, orang pertama siapa yang kita akan ingat? Kalau isteri mesti ingat suami dah. Hantar gambar, saya hantar gambar lagi. Dia ambil gambar tayar pancit tu, dia hantar kat suami ni kan. Suami dia faham dah, maknanya isteri kata datang sini tuan tukar tayar. Tu dah pasal nak kena. Nak sebut gitu. Dah. Maksudnya apa dia? Kita sama ada kita di dunia ni, kalau kita susah, kalau kita menghadapi musibah, orang pertama sekali yang akan kita terlintas akan minta tolong, tak lain tak bukan sama ada isteri atau suami, ataupun kita sebut orang paling baik dengan kita, mungkin sahabat. Kenapa jadi begitu? Dah, kenapa dalam ribuan jutaan manusia tiba-tiba seorang saja kita nak ingat pada dia? Kerana apa? Dialah kita pernah tolong dia dan dia pun telah tolong kita. Maknanya sama saling tolong-menolong antara satu sama lain. Dan dia pun tahu hati budi kita, kita pun tahu hati budi dia. Maknanya tak ada masalah. Bukan baru kenal ini. Betul? Baik itu dalam bab persahabatan, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kalau kamu berkawan, orang berkawan tapi bukan sahabat. Bila mana orang bukan sahabat kamu ni, kita tak kenal, mari-mari datang dia kata, oh saya ni gini-gini, dia pun tolong kita. Maka kata Imam Ghazali, pertama kalau kamu kena berhati-hati. Sebab tak tahu apa isi dia. Macam learning lah. Dah, takkan berumpat mari datang Umar, dia kata, baik ni. Sudah. Dah, hak ni dalam bab sahabat pun kata Imam Ghazali, orang hak tak kamu kenal pun, kalau dia buat baik pada kamu, pertama kamu kena berhati-hati. Ataupun yang kedua disebut bahawa kamu kena bersyukur. Allah Ta'ala hantar pada kita. Sebab itu Allah sebut bahawa Allah Ta'ala ni kadang-kadang tarbiyah kita. Kata Imam Ghazali, Allah Ta'ala hantar kita orang jahil berkawan dengan kita, supaya kita ni boleh bimbing dia, boleh ajar dia kebaikan. Ni anugerah Allah. Kalau kita berkawan, Allah Ta'ala hantar kita orang ni backing. Tahu backing apa? Tak, sikit-sikit marah, sikit-sikit marah. Mana tahu. Bila Allah Ta'ala hantar orang tu pada kita, bukan makna kita, Allah Ta'ala sebut kataballahu alaina, Allah Ta'ala telah menentukan siap-siap. Kerana apa? Kerana mungkin Allah Ta'ala nak ajar kita dengan orang macam ni, macam mana kamu nak ajar, didik hati kamu supaya kamu sabar. Contoh, jadi anda nak sebut sekalian bahawa kita ni contoh di dunia, orang yang paling cepat kita minta tolong, orang yang kita kenal. Anda nak bagi faham, anda nak bagi reti, anda nak bagi saudara yakin sungguh bahawa inilah yang kiasan dia tersebut di hari akhirat nanti. Semua amal-amal soleh kita akan kembali datang kepada kita. Hak paling istimewa sekali amal ibadah hak kita buat dengan sungguh-sungguh, walaupun sedikit. Nabi kata awqalla, wala sedikit tapi istiqamah. Dah, ada amalan hak kita buat tapi tak istiqamah. Tapi kenapa ada satu amalan kita jaga sungguh-sungguh? Dah, maka sebab inilah kata Nabi SAW, di hari akhirat nanti amalan ni seolah-olah datang pada kita, tepuk bahu kita dah. Dia kata, Saudara jangan bimbang, jangan risau, jangan takut, jangan gerut, jangan gentar. Sayalah amal soleh saudara yang saudara buat di dunia dulu. Saudara jaga, saudara pelihara, tak pernah tinggal walaupun sehari. Istiqamah saudara buat amalan ini. Kerana saudara jaga amalan yang di dunia ni, maka sayalah di akhirat ni akan tolong, bantu saudara. Dan boleh faham? Buatlah cari satu amalan yang istiqamah. Kalau kita kata hak solat sunat duha hari-hari kita boleh istiqamah, buat duha. Dan kalau kita kata kita boleh baca Quran satu hari satu muka, istiqamah mana tak tinggal, buatlah. Kalau kita kata boleh zikir la ilaha illallah 100 kali, hak tu yang paling istiqamah, tak hari tak tinggal, zikir itulah
lah nanti akan datang pada kita, bantu kita macam mana kita yakin di dunia dulu kita susah, orang yang paling rapat pada kita, sahabat keluarga kita datang bantu kita, maka begitu jugalah di hari akhirat. Dan ya, jika dia dikata orang yang mukmin, orang mukmin, orang yang orang mukmin, orang yang aman, orang yang sejahtera hati dia. Sebab itu dalam bab tasawuf disebut bahawa kena jaga hati sungguh-sungguh. Tu kena jaga hati sungguh-sungguh. Dengan hati sungguh-sungguh, kerana hati ini adalah tempat yang paling mulia. Kerana apa? Benda apa nak duduk dalam hati kita ni? Hak paling utama sekali iman. Bekas ni air comel macam mana, letak fresh orange macam mana sekalipun, mari orang nak tuang fresh orange dah, sedap cantik macam mana sekalipun, tapi bila mana bekas ni sendiri bekas kotor, maka air fresh orange sekalipun tak bermanfaat. Maka begitu juga hati kita, letak apa, nak letak apa sekalipun, tetapi bila mana hati kita tak jaga, hati kita tak bersih, maka tak ada manfaat yang masuk dalam hati kita. Itulah maksudnya. Maka pahala sembahyang akan duduk di sisi kepalanya, pahala zakat pada sebelah kanannya, pahala puasa pada sebelah kirinya, pahala membuat kebajikan dan ma'ruf serta memperbaiki hal manusia berada pada pihak kedua kakinya. Maka kalau dah reti, faham bab tu, kalau kita sembahyang dah Allahu Akbar sungguh-sungguh, puasa sungguh-sungguh, zakat sungguh-sungguh, buat kebajikan sungguh-sungguh. Kalau makan kambing sungguh-sungguh. Ada tadi kambing tak? Agak-agak je lah, agak-agak. Boleh rasa tu. Sungguh-sungguh tak? Kalau orang minat kambing, siapa hidup tu? Macam ni Sungguh lah.